Salam sejahtera dan salam soratku sayang, bersama saya Grace John Lee. Tumpuan berita, Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Bintulu Datuk Seri Tiong King Sing telah menyumbangkan bantuan berupa makanan kering sebagai meringankan beban mangsa kebakaran di Rumah Selanjat Usah Sungai Segan, Ulu Sebauh di Bintulu. Bantuan tersebut diberikan melalui pegawai khas beliau, Stephen Kong Kai Seng, kepada tuai rumah Selanjat pada petang Sabtu untuk diagihkan kepada mangsa daripada 33 pintu di rumah panjang terbabit. Sementara itu, Jabatan Kebajikan Masyarakat bahagian Bintulu turut menyalurkan bantuan awal bencana. Difahamkan seramai 138 penghuni tinggal sehelai sepinggang setelah 33 daripada 36 pintu rumah panjang tersebut musnah dalam kebakaran yang berlaku pada Sabtu. Sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bintulu telah dikerahkan ke lokasi kejadian sebaik sahaja menerima panggilan kecemasan pada jam 9.34 pagi. Tiada sebarang kecederaan maupun kehilangan nyawa dilaporkan, manakala punca kebakaran dan nilai kerugian pula masih dalam siasatan. Ini merupakan kejadian kebakaran kali kedua yang berlaku di rumah panjang itu, di mana insiden pertama berlaku pada tahun 2011. Sementara itu, Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO 38 Yayasan Amal Cinta telah mengadakan majlis makan malam sempena sambutan Tahun Baru Cina yang akan datang. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, kehadiran masyarakat berbilang kaum pada majlis tersebut merupakan satu usaha baik demi mengetengahkan semangat bersatu padu di negeri ini. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam majlis makan malam di Pusat Konvensyen Borneo Kuching, BCCK pada Ahad. Tambahnya, NGO tersebut telah menghulurkan pelbagai bantuan kepada golongan yang memerlukan sama ada di bandar maupun di luar bandar. Ujarnya, sebagai contoh, semasa penularan wabak COVID-19, mereka telah memberi bantuan makanan bukan sahaja di kawasan Kuching, malah di kawasan pedalaman. Dalam majlis tersebut, Datuk Seri Fatimah bersama tetamu jemputan lain telah menyempurnakan upacara Yisang yang menjadi penyeri buat setiap majlis makan, di mana ia merupakan antara hidangan tradisi semasa Tahun Baru Cina. Selain itu, turut disampaikan penyerahan sumbangan kepada 5 buah rumah kebajikan yang antaranya termasuk Rumah Kanak-kanak Toh Puan Hajah Norkiah Kuching, Salvation Army Boys Home, Salvation Army Girls Home dan Rumah Sri Kenangan. Beralih ke Peragaman Miri, dengan sifat suka membantu boleh disemai dalam jiwa masyarakat majmuk di Sarawak untuk menghulurkan pertolongan kepada golongan memerlukan terutamanya pada musim perayaan. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, pemberian sumbangan bersempena dengan musim perayaan khasnya sedikit sebanyak memberi peluang kepada mereka yang kurang berkemampuan untuk merasai kemeriahan sambutan. Jelasnya, perkara ini sejajar dengan usaha kerajaan negeri untuk mempromosikan pembangunan masyarakat penyayang di Sarawak. It's also in line with our caring society, promoted by government. We will always be promoting a caring society. So those who are more fortunate to be able to help, to render the assistance to those who are in need of the society. Beliau berkata demikian ketika ditemui dalam satu majlis penyerahan sumbangan beras kepada golongan memerlukan di Tokong Guan Yin, Tudan Miri pada Ahad. Beliau yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Senadin menambah, dalam kehidupan bermasyarakat adalah menjadi tanggungjawab individu ataupun kolektif untuk membela nasib golongan yang tidak berkemampuan. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee menyambut baik inisiatif pelbagai NGO termasuk Pertubuhan Penganut Agama Bodhisattva Miri yang tampil memberi sumbangan sempena Tahun Baru Cina. I'm very happy to note that during festive occasion of Chinese New Year, there are many organizations that come forward to help the less fortunate, so that the less fortunate can also celebrate various occasions, festive occasions. Together that we do not forget the less fortunate. Pada majlis tersebut, sejumlah 800 kampit beras yang berjaya dikumpul menerusi inisiatif Pertubuhan Penganut Agama Bodhisattva Miri berjaya diagihkan kepada agensi, persatuan serta golongan memerlukan termasuk golongan B40, Rumah Warga Tua Miri, Persatuan Ibu Bapa Kanak-kanak Istimewa Miri, PBAKIS, Persatuan Bulan Sabit Merah PBSM, Hospital Miri dan Pusat Dialisis Buah Pinggang KDC.
Berita seterusnya, Sarawak kini mempunyai aplikasi Property Exist atau satu pasaran hartanah yang menawarkan pengesyoran hartanah berdasarkan analitik data daripada data sumber ramai dan terbuka. Menurut Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Julaihi Narawi, Sarawak kini beralih ke arah pendigitalan ekonomi dan dengan adanya aplikasi seperti ini, ia membantu Sarawak mencapai visi menjadi sebuah negeri maju dengan ekonomi yang berkembang maju didorong data dan inovasi menjelang 2030. The 6 sectors that we have identified, and one of the seven enablers that has been identified to move forward our 6 sectors that we have identified is digital economy. So di sinilah kita merasakan bahawa peranan digitalisation itu amat penting sekali. Peranan pencipta yang boleh mencipta apps seperti yang dilakukan oleh Karuna Sarawak Sementara bersama-sama dengan our local on science adalah merupakan satu langkah yang tepat sekali. Hopefully with your invention we would be able not only to assist the development of property development in the near future, but I do believe your effort will be able to assist us to go further and develop more apps that will be able to assist us in our effort to tackle quite a number of problems faced by us in our effort to develop our state in the future. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Pelancaran Property Exist di BCCK pada Sabtu. Property Exist adalah dicipta oleh sebuah syarikat teknologi digital terkemuka di Malaysia iaitu Karuna Sarawak dengan membawa reka bentuk terbaik dengan inovasi teknologi yang mesra pengguna. Selain itu, platform ini juga menjalin kerjasama dengan Sarawak Information Systems Sdn Bhd Science di mana aplikasi ini diletakkan di bawah aplikasi SP Global iaitu platform fintech Kerajaan Sarawak yang mempunyai seramai 670,000 pengguna. Di Limbang pula, tarian singa sudah semestinya memberi satu pengalaman menyeronokkan untuk rakyat tempatan selain dapat mempelajari kebudayaan masyarakat Cina sejajar dengan kepelbagaian budaya di negeri ini. Dalam hal itu, Persatuan Hokkien Limbang telah mendapatkan 4 kostum tarian singa baharu sempena Tahun Baru Cina 2023. Keempat kostum tersebut dirasmikan oleh Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail di Pekarangan Laut Bangunan Persatuan Hokkien Limbang pada Sabtu. Perasmian tersebut adalah berdasarkan kepercayaan masyarakat Cina di mana setiap kostum tarian singa yang baharu mesti dirasmikan terlebih dahulu sebelum digunakan. Difahamkan, kumpulan tarian singa Persatuan Hokkien Limbang seperti kebiasaannya akan mengunjungi kediaman dan permis perniagaan masyarakat Tionghoa sempena Tahun Baru Cina setiap tahun untuk membuang perkara-perkara yang tidak baik atau nasib buruk supaya lebih maju serta membawa keuntungan dan rezeki baharu. Melalui persembahan tarian singa, persatuan tersebut juga dapat mengumpul dana menerusi angpau yang diberikan oleh tuan rumah atau pemilik permis perniagaan. Laporan selanjutnya, kejohanan Malaysia Lion International Chess Championship for the Disabled edisi ketiga bakal diadakan pada 29 Januari ini bagi mencungkil bakat baharu permainan catur dalam kalangan orang kurang upaya OKU. Menurut District Governor 308A2 The Lions Club International, Kapitan Connie Loh Ming Hua, objektif utama acara ini adalah untuk memberi kesedaran kepada orang ramai tentang ciri-ciri positif golongan tersebut yang turut mempunyai semangat kesukanan yang kuat, berdaya saing dan mempunyai disiplin kendiri yang tinggi. Even though they are OKU, in their own way they can learn from one another, making friends, and also when you see the deaf, physically disabled play chess, more often than not, you will be amazed by the competitive spirit and enthusiasm, the passion of loving the English chess in the special group of people has given the Lions
the strength, okay, to continue serving them and providing them the platform to show that they are indeed able, all right, able, and also giving them continuing opportunities to develop positive mental attitudes, develop confidence, demonstrate courage, experience joy, and participate in the sharing of gift skills. Thank you, Lions, for organizing such an event. Beliau berkata demikian dalam sidang media kejohanan berkenaan di Lions Nursing Home Kuching pada Ahad. Kejohanan ini merupakan anjuran Lions Club International dengan kerjasama Persatuan Catur Negeri Sarawak serta Persatuan Sukan dan Rekreasi Orang Kurang Upaya Negeri Sarawak Person. Untuk rekod, seramai 24 peserta Sarawak telah mendaftar bagi menyertai kejohanan ini yang akan berlangsung di Viva City Mega Mall Kuching, manakala pusingan akhir akan berlangsung di Berjaya Times Square Kuala Lumpur pada 19 Mac 2023. Sekian edisi tengah hari bersama saya Grace Chon Lee. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.